Budak-budak hari ni anak lahir pun tak tahu buat apa, nak azan pun tak tahu. Kan disunatkan lahir anak tahnik belah bibir, itu maksud belah bibir itu makna dengan sunnahnya ambil buah tamak, baca doa, doakan yang baik-baik untuk ni, untuk budak ni, untuk keluarga ni, doakan baik-baik. Kemudian lapukan dekat langitnya. Kalau boleh imam atau ustaz yang buat tu, carilah imam atau ustaz yang tak merokok. Dengar ni. Dia imam tu tengah sokok. Dah ready dah. Mak dengan sokok. Dah ready dah. Buang rokok, dia pun kumam tamar tu. Dia kumam tamar tu, dia letak ke langit budak tu, berkorut baby tu. Apa sal rasa downhill budak tu. Budak tu pun tahu rasa rokok. Aduh, parah betul kan. Tapi tu ni pesan saja, terpulanglah. Hari ke-7 sunatkan bagi nama yang baik-baik sambil kita kekahkan anak tu. Benda tu kena belajarlah sunnah itu kan. Bagi nama yang baik-baik. Contoh nama baik Syamsul, contoh. Tak ada dah tu nama matahari kan. Bagi nama Nabi pun tak apa, Muhammad nama Nabi kan. Letak nama yang baik-baik. Tapi pesan saya lah, kadang-kadang anak-anak kita dia nak bagi nama yang baik-baik. Dia beli buku. Memang betul ada jual buku nama-nama baik dalam Islam. Tapi sebaik-baiknya pilih 2-3 nama. Cuba tanya ustaz-ustaz, tanya imam-imam kat kampung kita, tanya okey tak nama ni? Yang mana satu yang okey? Sebab kadang-kadang ada nama tu maksud dia baik, tapi dalam sirahnya ada, dalam sejarah sahabat-sahabat yang nama macam tu tapi perangai yang tak baik. Ada. Kan yang hidup masa zaman Nabi tetapi perangai tak elok. Ada juga nama macam tu lah. Pemalasnya, ada satu nama saya tanya kan, janganlah dia ni pemalas. Ada, saya tanya dengan ustaz kat Terengganu lah, saya tanya masa tu, jangan letak nama ni sebab ada zaman sahabat dulu nama ni, ada seorang sahabat tu nama macam ni lah tapi perangai dia pemalas sikit. Jadi tak bagi nama tu. Saya tak nak sebut nama tu, kan ada pula kena nama engkau, tak adalah kan. Lepas tu janganlah gabung-gabung nama jadi tak ada makna. Bang, kita gabungkan nama kita demi kasih sayang kita, demi cinta kita. Nama saya Mahani, nama abang Yahya, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun tu kan. Jangan berbuat kan, nama yang baik-baik ya. Ingat. Jadi makna ibadah ni kena belajar. Nombor 1 ilmu. Nombor 2, yang kedua mesti ikhlas. Ibadah ni ikhlas. Saja aku semayang subuh 2 rakaat sebab mak mentua aku dekat rumah. Tak adalah tu. Lillahi ta'ala. Kan? Ikhlas kerana Allah. Menyumbang kerana apa? Kerana Allah. Nampak tabur masjid bagi kerana Allah. Yang ketiga, bila kita beribadah ni sepatutnya perangai jadi lagi baik, bukannya lagi teruk. Jangan lagi teruk kutuk-kutuk orang. Jangan teruk ngumpat orang, bawa cerita pasal orang, berhenti. Kadang-kadang tu lah. Dah terlampau sedap kan bercakap pasal orang, macam-macam sebutnya. Nak pula sekarang ni zaman lidah ni bukannya lisan ni bukan lisan berlidah saja. Sekarang ni lisan berjari. Dekat WhatsApp tu forward. Ni dapat dari grup sebelah ayat dia. Apa komen? Jangan. Kalau benda tak sahih, kita rasa 50-50, delete aja. Forward pun dapat saham walaupun kita tak niat pun nak menedahkannya. Ya amin. Abu Lais As-Samarkandi kata apa? Bila orang bawa cerita dekat kita, ingat 6 perkara. Bila orang bawa cerita, nombor 1, hendaklah kamu jangan terima sebab kesaksiannya tak cukup. Manakah tahu cerita ni? Dia cakap tak cukup. Jangan terima. Habis cerita. Aku tak nak cerita. Benda ni aku tak nak terima pun sebab kau cerita ni tak cukup pun saksi ni. Kau tak payahlah. Aku dengar benda ni betul. Kau dengar. Kau nampak tak? Tak nampak kan? So aku tak terima. Nombor 1. Kedua, hendaklah kamu mencegahnya. Dengan cerita cegah, kau berhentilah bawa cerita-cerita ni. Sebab apa? Pertama, kalau betul jadi mengumpat mengata. Nombor 2, kalau tak betul jadi fitnah. Ketiga, hendaklah jangan kamu bersangka buruk sebab cerita tu. Orang buat cerita tak sangka dia macam tu, sedangkan betul tidak, tak tahu. Jadi jangan sangka-sangka buruk. Haram hukumnya bersangka buruk sesama saudara kita. Keempat, janganlah kamu menyelidiki. Betul ke cerita ni? Entah aku dengar-dengarnya. Kau jangan risau, aku baik dengan family dia tu, nanti aku tanya. Menyelidik tak perlu. Kita mencari aib orang, orang boleh cari aib kita.
Kelima, bila kita ni hendaklah membenci perbuatan tu, sebab boleh menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Sebab mengumpat ke, mencaci, menghina, maupun memfitnah, memang neraka lah hukumnya, tempatnya. Dan yang keenam, bila kita dah membencinya, janganlah kita mengulangi perbuatan itu. Benda ni bukan apa lah. Kadang-kadang kita tengok yang jadi perpecahan masyarakat pun sebab WhatsApp ni. Sekarang ni orang tak nak baca apa dah, baca WhatsApp. Tak sangka, tak sangka. Kita gemar, ya Allah, tak sangka teruknya. Kita pun tahu benda tu boleh jadi betul, berjadi salah. Orang boleh bawa cerita macam-macam. Jadi tak salah kita porak-perandakan. Rapatkan saf, perbaiki hubungan antara kita. Ingat tak? Seterusnya, bila kita ni hidup kita ni, yang ketiga dalam ibadah ni, yang ketiganya setelah kita berubah jadi baik, yang keempat, ingat segala perbuatan kita dimulakan dengan niat. Ibadah pun dengan niat. Kenapa kau sedekah? Ingat macam mana Nabi sebut, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au amaratin yankihuha fajratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berubah, berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kalau dia sedekah biar muka kerosak Kaabah, dapat kerosak Kaabah je lah. Kalau dia buat baik supaya orang pandang dia, dia dapat orang pandang dia je lah. Kenapa kau semayang kat masjid ni? Biar YB tu nampak aku. Contohlah, dia nak YB tu nampak. Nampak, dia dapat bagi YB tu nampak dia. Kenapa kau menyumbang kat madrasah tu? Supaya dapat pelepasan cukai. Dapat pelepasan cukai lah. Apa niat kita? Niat tu penting. Inna a'malu bin niat. Sebab dalam peristiwa hijrah Nabi sendiri, dalam Nabi berhijrah tu, bukan semua orang ikut Nabi berhijrah kerana Allah. Ada juga yang berhijrah kerana dia suka. Ada seorang pemuda tu, dia suka dekat seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Dia minat dengan perempuan tu. Jadi dia datang ikut Nabi sebab dia nak kejar perempuan ni. Bukan sebab nak ikut Nabi sangat pun. Tu kena tengok. Niat kita jadi sia-sia. Segala apa pun, kalau kita niat kita tak betul, maka jadi sia-sia je lah. Dapat ponek je. Ibadah tu dapat penat aja. Sebab saya kata hidup tak nak jadi sia-sia. Paling senang lah tu khutbah terakhir Nabi saya cakap tadi. Cuba tengok balik khutbah terakhir Nabi. Membawa kepada, setelah saya cerita tadi, mahabbah, kecintaan kepada Allah. Keduanya ubudiyah, kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Begitu juga yang ketiganya, kita ni nak mengubah diri kita menuju kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi. Buka balik, tengok khutbah terakhir Nabi. Tengok pesanan-pesanan Nabi tu, kita tanda. Oh, yang ni aku dah buat dah. Oh, yalah, yang ni aku belum lagi. Oh, ni belum. Tengok balik checklist tu. Kan Nabi pesan, aku tidak tahu lagi sama ada aku boleh berjumpa lagi dengan kamu selepas ini ataupun tidak. Khutbah terakhir Nabi. Nabi kata, ingatlah, sesungguhnya umat Islam dan umat Islam yang lain adalah sama. Yang membezakan hanyalah amal soleh dan ketakwaannya kepada Allah. Nabi dah pesan. Sesungguhnya pada setiap harta seorang Muslim itu ada hak Muslim yang lain. Sedekah, zakat, ingat. Kan? Nabi kata buat apa lagi? Nabi kata, dengan ini aku umumkan segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Mana haram riba dah. Itu pun ada yang cakap tu. Yalah, memang betul lah sistem syariat Islam tu tak ada riba, tapi bayaran caj perkhidmatan dia tinggi. Lagi baik pakai sistem biasa. Kalau orang yang sebut macam tu, suruh dia mengucap balik semula. Nabi sebut tu atas dasar perintah Allah. Berani nak mempertikaikan sistem Islam tu tak baik. Yang bukan Islam kat Malaysia ni pun suka pakai sistem perbankan Islam. Dia pun pandai kira. Kita betul recah perkhidmatan, tapi sama flat rate. Bukannya bergantung pada kejap naik kejap turun, lepas tu accumulate pula, bercampur-campur. Jadi faedah riba ni bertambah-tambah, akhirnya keberkatan pada duit kita tu tak ada. Jaga. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? Seperti mana berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi pesan tu. Saya ulang balik. Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu. Faham? Mana jamak tu? Tak, maksud dia tu ramai kan, isteri-isteri. Maknanya ramai lelaki, ramai lah isteri. Yang perempuan yang marah tu. Kan? Kadang ramai yang marah tu. Perempuan bukan sunnah tu, jenayah tu.
Ya, saya tak nak komen panjang. Nanti lain kali kan ada surat tu kepada pengurusi masjid, jangan panggil dah penceramah ni menghasut kata. Tapi betul, Nabi pesan jaga solat, jaga puasa. Bayarlah zakat pada kekayaan kamu dan juga tunaikanlah haji sekiranya kamu mampu. Tu Nabi pesan juga buat.